Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Yang saya hormati Dr. Muhammad Fauzi bin Arifin. Seterusnya rakan-rakan saya, saudara-saudari yang amat saya kasihi sekalian. Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Nama diberi Muhammad Rushaidi bin Muhammad Rushdan, merupakan pelajar semester 3 daripada kursus bimbingan dan kaunseling. Pada hari ini saya ingin berkongsikan kepada saudara dan saudari tentang satu isu. Tetapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan satu rakaman video kepada saudara dan saudari. Tanpa kita membuang masa lagi, mari kita saksikan. Kenapa Bella jadi macam ni? Kenapa Bella jadi macam ni? Okey baik saudara dan saudari, sudah melihat video tersebut? Apakah perasaan saudara-saudari selepas menonton video tersebut? Pastinya wujud perasaan sayu, sedih, kecewa, geram dan sebagainya. Okey, inilah isu yang ingin saya bangkitkan pada hari ini, yakni isu penderaan kanak-kanak istimewa. Okey baik kawan-kawan, sebelum kita pergi lebih jauh tentang isu ini, marilah kita memahami dulu apakah definisi untuk kanak-kanak istimewa ataupun kanak-kanak berkeperluan khas ini. Kamus Dewan edisi ketiga mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding kanak-kanak normal. Kanak-kanak ini berbeza dengan kanak-kanak normal dari segi mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan juga ciri-ciri fizikal. Manakala Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mendefinisikan OKU sebagai seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperolehi sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan, sama ada dari segi fizikal ataupun mental, atau sama ada ia berlaku dari semenjak lahir ataupun selepas daripada ia lahir. Dalam Al-Quran juga telah menyebut firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memuliakan kedudukan anak-anak Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka ke atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Rasulullah SAW juga bersabda, tiada sempurna iman seseorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan di dalam Islam juga menuntut kita untuk menjaga dan menghormati hak setiap individu, tidak kira ia sempurna ataupun mempunyai kekurangan. Menurut satu report daripada UN Secretary General yang menyatakan tentang penderaan kanak-kanak pada tahun 2005, kekurangan sokongan sosial, peluang dalam pendidikan dan pekerjaan serta penyertaan terbatas dalam komuniti membuatkan mereka ini berasa terasing, tertekan dan seterusnya memudahkan mereka menjadi mangsa. Jadi jelaslah untuk kita memahami bahawasanya berlakunya kes penderaan ini disebabkan kekurangan sokongan sosial. Jadi, pada hari ini saya ingin berkongsikan kepada saudara dan saudari semua tentang apakah peranan kita sebagai orang awam ataupun ahli keluarga kepada individu-individu yang kekurangan ini. Okey baik, peranan sebagai ibu bapa atau ahli keluarga. Tidak mengabaikan mereka serta bersabar dalam menjaga dan melatih mereka. Perkara ini penting. Mereka ini memerlukan perhatian yang lebih daripada individu-individu ataupun kanak-kanak yang normal. Mereka ini memerlukan sokongan daripada individu-individu yang normal dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Mereka juga perlu dilatih untuk menjalani kehidupan seharian mereka kerana mereka ini serba kekurangan dan sangat-sangat memerlukan perhatian dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Seterusnya, peranan sebagai orang awam. Yang pertama, melaporkan kepada pihak bertanggungjawab jika melihat kes penderaan, yang mana kita boleh melaporkan kepada pihak polis ataupun pejabat kesihatan. Perkara ini penting. Setiap individu orang awam perlu bertanggungjawab dan prihatin kepada golongan ini. Jika kita melihat perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kita sepatutnya mengambil tindakan yang cepat untuk melaporkan kepada pihak yang sepatutnya.
Seterusnya, kita juga sebagai orang awam perlu prihatin dan empati kepada golongan istimewa ini, kerana mereka ini sangat memerlukan keprihatinan kita sebagai orang awam. Jika kita melihat mereka di kawasan-kawasan yang contohnya untuk melintas jalan ataupun ingin melakukan sesuatu perkara, kita sebagai orang awam perlu membantu mereka supaya mereka merasa diri mereka dikasihi dan tidak merasa mereka terabai oleh masyarakat di sekeliling. Okey baik, sebagai kesimpulannya, kanak-kanak istimewa merupakan sebahagian daripada masyarakat kita. Oleh itu, mereka mempunyai kesamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Sebagai pengakhirannya, semua pihak haruslah bekerjasama dalam menjalani tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap kebajikan golongan ini. Segala amal baik yang dilakukan akan merealisasikan visi kursi negara ke arah melahirkan masyarakat penyayang seperti yang diwar-warkan oleh pemimpin negara kita. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.